illa bi khairin, rawahu al-Hakim an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Yang bermaksud tawaf itu umpama sembahyang, melainkan Allah halalkan pada tawaf itu bercakap. Dan barang siapa yang bercakap, janganlah dia bercakap melainkan dengan kebaikan. Beza tawaf dengan semayang satu ya. Tawaf boleh bersembang, tak batal. Semayang memang batal. Tapi tang lain sama, kena ada wudu, kena tutup aurat, kena niat. Kalau tawaf sunat wajib niat. Kalau tawaf ifadah, tawaf fardu, tawaf umrah sunat niat. Kena tutup aurat, kena ada semayang. Itu sama semayang dengan tawaf. Perbezaannya sembahyang tak boleh bersembang, tawaf boleh bersembang. Siapa nak bersembang, nak bersembang perkara baik. Lepas tu kita tawaf tengok ada orang angkat handphone, bersembang orang di luar. Ada yang sembang kiri kanan. Tapi jangan sembang benda-benda yang lawa, sia-sia. Kurang bagus kerana kita sedang beribadat. Nak sembang tanya hang barang nak. Nak tanya hukum ataupun perkara-perkara baik, silakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, menyentuh Al-Quran. Haram bagi orang yang tidak berwudu itu menyentuh dan membawa Al-Quran. Kerana Allah berfirman dalam surah Al-Waqi'ah ayat 79, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh akan Quran itu melainkan orang yang bersih. Bersih menurut mazhab Syafi'i adalah bersih daripada akidah yang salah, bersih daripada hadas besar, bersih daripada hadas kecil. Ada mazhab lain menyatakan bersih itu bersih daripada hadas besar, hadas kecil boleh. Ada mazhab yang kata bersih itu bersih dengan arti malaikat. Orang tak bersih-bersih walaupun dalam perut dia ada najis. Itu pendapat. Ada yang kata bersih itu bersih akidah, bagi orang Islam. Pendapat-pendapat itu pendapat-pendapat yang sekadar kita ketahui. Tetapi mazhab Syafi'i mensyaratkan bersih itu lebih daripada orang lain buat. Iaitu bukan dekat bersih akidah dia orang Islam, bukan dekat bersih daripada hadas besar, bahkan bersih daripada hadas kecil, mesti berwudu. Nak sentuh 30 juzuk Al-Quran ataupun satu huruf Al-Quran. Hadis kata la yamassal Qur'ana illa tahirun, tidak boleh menyentuh akan Quran itu melainkan bersih. Baik, kita pergi pasal minggu ada orang jual frame. Frame tu jual ayat 1000 dinar. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah balighu amrihi. Qad ja'ala Allah bi kulli shay'in qadra. Ayat 1000 dinar. Kita tak ada ayat semayang. Kawan nak jual itu pun tak boleh jual, kita pun tak boleh beli. Kenapa? Kerana dia ayat Quran. Walaupun satu ayat. Surah Yasin ada orang bawa, tak boleh. Satu huruf nun. Yang boleh ada terjemahan. Yang ada terjemahan, yang terjemahan dia lebih banyak daripada ayat Quran. Silakan. Bawa Quran terjemah. Bawa surah Yasin yang ada terjemahan, boleh. Tapi bawa Quran yang satu ayat Quran, tak boleh. Kita bawa kitab fiqh boleh. Pasal apa? Kitab fiqh ayat Quran 1-2 lah, dia bukan ayat Quran. Itu masalah membawa Quran. Melainkan ulama kata kalau kita bawa Quran itu dalam benda yang banyak, serta dengan benda. Kita bawa beg, dalam beg tu ada pakaian, ada buku, ada makanan, ada Quran sebuah. Kita niat bawa beg, bawa barang, yang tu boleh. Tapi saja-saja nak bawa sebuah Quran ataupun satu helai kertas yang ditulis ayat Quran saja, atau gambar yang kita pelekat yang ada ayat Quran, macam ni bukan ayat Quran. Kalau kita nak ayat Quran tak boleh. Ayat-ayat Quran, qul a'udzu birabbin nas, suratul nas, qul huwallahu ahad, satu ayat Quran kita nak pegang mesti kena ayat semayang. Kerana maksud tidak boleh menyentuh Quran itu sama ada 30 juzuk atau satu ayat. La yamassu illa al-mutahhar, tidak boleh menyentuh Al-Quran, tidak boleh membawa Al-Quran, melainkan ada ulama kata dikecualikan yang ditulis pada wang dinar, dikecualikan yang dijadikan azimat tangkai. Ada orang dia kena rasuk hantu, dia nak baca ayat Quran tak erti, dengan sebab dia budak-budak, mak dia buat tangkai yang ditulis ayat Quran, dibalut, dikunci, dijahit, bagi pakai di tembok, di tangan ataupun buah bantai.
tangkai yang diikat pada budak dengan sebab dia tak boleh baca, dan dalam tu ada ayat Quran dengan sebab gambar makhluk yang lain, itu ada ulama kata tamimah, dikecualikan. Tapi kalau ayat Quran biasa, jangan kita pegang. Okey, kita baca kitab fiqh, kita tak ada ayat semayang, kita boleh sentuh huruf ayat lain, tapi ayat Quran jangan sentuh. Kita buka Quran terjemah, kita baca Quran terjemah, kita tak ada ayat semayang, kita boleh sentuh terjemahan, jangan sentuh ayat Quran. Kerana ayat Quran kehormatan dia tak boleh disentuh oleh orang yang tidak tahu. Bahkan kita nak baca saja-saja pun elok berwuduk, kerana Quran ni kalam Allah, nak dapat pelbagai keistimewaan, rahsia dia, berkat dia, rahmat dia, ilmu dia dan sebagainya. Perlu kita hormat setinggi mungkin. Cara hormat dia ambil ayat semayang, walaupun kita pegang Quran terjemah. Melainkan kita malas sangat, tak larat, kita nak baca sambil tidur pula, baca sambil pegang Quran terjemah, tak apa. Tapi yang lebih baik tetap berwuduk, tetap baca sambil menghadap kiblat, sambil duduk dan sebagainya. Jadi kalau kita baca kitab fiqh, kita baca kitab hadis, kitab tafsir, kita tak ada ayat semayang, boleh pegang, boleh bawa, tetapi tentang ayat Quran jangan sentuh. Nak sentuh juga pilih ayat semayang. Jadi ayat Quran ini ada kehormatan tersendiri. Itu satu masalah. Masalah kedua, ayat Quran yang dijadikan hiasan, boleh di sini, boleh di sini. Ulama kata kalau dalam rumah, dalam masjid, tak kena debu, tak kotor apa semua, tidak mengapa. Tapi kalau luar rumah, boleh Bismillahirrahmanirrahim di luar, boleh apa Assalamu qala min rabbir rahim, tulis ayat Quran di luar, tulis di masjid-masjid, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, pakailah topi geledah, tapi tadi pinggang keselamatan, mohon pelekat depan masjid. Ayat Quran duduk tengah hujan, tengah panas, kena debu, makruh. Hukum dia makruh. Pasal mendedahkan Al-Quran kepada kotoran, kepada debu, kepada hujan dan panas. Kadang-kadang orang tak ada semayang di situ dan sebagainya. Termasuk kita pelekat ayat Quran di kereta kita, jangan. Belakang cermin kereta kita buat ayat kursi, jangan. Pasal apa? Pasal kena debu, kena kotor. Nak rubuh tak boleh hati kita baca ayat kursi, ingat. Lepas tu kereta kita kotor, kita pergi cari kedai basuh kereta, pergi pula kena kat Hindu tu tonyoh lah. Hindu tonyoh ayat Quran yang ada di kereta kita. Dia tak ada huruf, dia tak ada ayat semayang, dia tak mengucap pula. Jadi tak elok ayat Quran diletakkan di kereta, hukum dia makruh. Diletakkan di luar rumah, hukum dia makruh. Kenapa makruh? Kerana dia boleh terkena debu dan kotoran. Ayat Quran perlu dihormati, tak boleh dibiarkan kotor, tapi didedahkan ke tempat kotor. Yang dalam rumah, dalam masjid, tidak mengapa. Itu masalah ayat Quran yang disebutkan. Yang keempat, menanggung akan dia, bawa usung ayat Quran, bawa satu ayat Quran, dua ayat Quran, maka hukum dia tidak dibolehkan. Membawa Al-Quran, nak bawa juga, bawa tafsir, beli tafsir yang lebih terjemahan daripada ayat Quran, baru boleh. Membawa Al-Quran, menyentuh lembaran Al-Quran, menyentuh kulit Al-Quran, menyentuh kotak yang bawa Al-Quran, menyentuh beg yang bawa Quran, menyentuh peti yang ada Quran, semua tak boleh. Ya. CD tak apa, CD bukan ayat Quran, CD benda dalam. Melainkan kalau kita ada handphone, dalamnya ada 30 juzuk, masa kita pasang naik tulisan Quran, satu masa tu kita jangan sentuh dan jangan masuk tanda. Nak masuk tanda, tutup tulisan. CD bukan ayat Quran, CD kandungan suara yang ada dalam tu. Yang tu tak apa. Tapi kalau handphone yang ada tulisan Quran dan masa kita bawa tu kita masuk tanda, contoh ada dalam keadaan gambar ayat Quran tu ada, itu tidak digalakkan. Wa ma kutiba li darsi Quran, apa yang ditulis untuk bacaan Quran seperti mana papan, kertas. Dan ulama mengecualikan halal membawa Al-Quran apabila berada bersama barang-barang yang lain. Macam saya sebut tadi, dalam satu beg Quran pun ada, makan baju pun ada.